Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nueni Izzati binti Doni yang memegang nombor kad matrik D20190900936. Di sini saya akan membentangkan satu tema yang bertajuk Pandemik COVID-19 atau lebih dikenali sebagai Coronavirus. Pandemik COVID-19 adalah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global yang berpunca daripada coronavirus syndrome, iaitu kesukaran pernafasan. Wabak ini pada mulanya dikesan di negara Wuhan, Hubei, China. Iaitu dikesan di pertengahan bulan Disember 2019 dan telah diiktiraf sebagai pandemik COVID-19 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO pada 11 Mac 2020 sehingga kini 14 Januari 2021 lebih daripada 92.3 juta disahkan positif. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang sama seperti influenza, iaitu melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala. Masa antara pendedahan dan permulaan gejala biasanya iaitu 5 hari, tetapi mungkin berkisar antara 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk seperti demam, batuk dan sesak nafas. Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan. Seperti yang kita tahu, setakat ini belum ada vaksin atau rawatan antiviral tertentu. Usaha terdiri daripada pengurangan gejala dan terapi sokongan telah diadakan, iaitu langkah-langkah pencegahan yang disyorkan termasuk membasuh tangan, menutup mulut apabila batuk, mengekalkan jarak dari orang lain. Seperti di Malaysia, kita mengamalkan penjarakan 1 meter iaitu social distancing. Kita menggunakan pelitup muka iaitu pakai mask ke mana sahaja, iaitu telah diwajibkan oleh negara Malaysia, dan menggunakan hand sanitizer. Dan Malaysia juga telah mengamalkan sesiapa yang balik dari luar negara akan dikuarantin selama 14 hari untuk mengelakkan mereka dijangkiti oleh coronavirus. Usaha untuk mencegah penyebaran termasuk sekatan perjalanan, kuarantin, pengurungan, penangguhan acara dan pembatalan serta penutupan kemudahan. Seperti Malaysia sekarang, negeri-negeri tertentu telah disyorkan untuk menjalankan PKP, PKPB, PKPD dan PKP. Pelbagai penutupan sempatan atau sekatan penumpang yang masuk saringan di lapangan terbang seperti negeri Sarawak. Sesiapa yang masuk daripada Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan ataupun negeri Sabah perlu menjalani kuarantin selama 14 hari dan perlu menjalani swab test. Ini untuk mengelakkan peningkatan kes atau untuk mengelakkan orang terdekat dijangkiti wabak coronavirus. Pandemik ini telah membawa kepada gangguan sosial ekonomi global, penangguhan dan pembatalan acara budaya, keagamaan dan kesukanan, dan ketakutan yang meluas dalam kekurangan bekalan yang telah mendorong pembelian panik. Seperti yang berlaku pada 18 Mac 2020, iaitu negara Malaysia telah menjalani PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Ini telah, seperti yang kita tahu, kita lihat di seluruh negeri di Malaysia telah
menghadapi iaitu panic buying. Seperti yang kita tengok sekarang, kesan terhadap bukan itu sahaja. Sekarang seperti yang kita lihat, coronavirus amat membawa kesan yang amat tinggi terhadap kehidupan seharian, iaitu kepada masyarakat Malaysia, lebih-lebih lagi kepada pelajar. Seperti yang kita lihat sekarang, kita terpaksa menjalani kelas secara online iaitu ODL untuk mengelakkan penyakit ini berjangkit, kerana apabila bersemuka dalam satu kelas, contohnya dalam satu kelas melibatkan seramai 100 pelajar, dan ini adalah boleh membawa penyakit coronavirus. Apabila satu pelajar dijangkiti, ia boleh menjangkiti 99 pelajar yang lain, dan kelas terpaksa dijalankan secara online. Bukan itu saja, sekolah juga telah ditutup, dan kita boleh lihat apabila kita masuk ke kedai, telah dihadkan, iaitu seramai 20 orang saja. Apabila kita makan di kedai makan, kita terpaksa menjalani SOP. Itu patuh SOP, iaitu satu meja mungkin hanya boleh duduk 2 orang atau 3 orang. Kita tidak boleh menjalani kehidupan seperti biasa, seperti yang kita jalani seawal tahun 2019. Untuk memulihkan keadaan, kita haruslah bersama-sama berganding bahu dan bekerjasama untuk mengelakkan dan mengurangkan kes COVID-19 ini semakin menular, iaitu dengan cara mematuhi SOP seperti yang saya katakan tadi, dengan cara menggunakan pelitup muka apabila keluar dari rumah atau berjumpa dengan orang lain. Dan yang paling sukar dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah social distancing, iaitu penjarakan 1 meter di antara satu sama lain. Ini disebabkan sebab saya boleh lihat apabila keluar dari rumah, masih lagi orang bergerumpun ramai-ramai masuk pusat beli belah tanpa mematuhi penjarakan 1 meter. Apabila bersentuhan, pastikan kita membasuh tangan. Apabila tidak dapat membasuh tangan, kita menggunakan hand sanitizer untuk mematikan virus tersebut. Dan kalau boleh, apabila balik ke rumah, mandi dahulu sebelum berinteraksi dengan orang yang berada di dalam rumah. Ini akan dapat mengurangkan wabak coronavirus, kerana penyakit ini belum ada vaksin atau ubat. Bukan itu sahaja, kepada yang dikuarantin selama 14 hari, diharapkan patuh untuk kekal di dalam rumah tanpa berinteraksi dengan orang luar atau pergi keluar. Itu boleh melanggar perintah kawalan kerana anda telah dikuarantin. Kepada yang mempunyai gejala seperti batuk, demam, bersin, kesukaran bernafas, digalakkan untuk pergi menjalani swab test untuk untuk kita dapat tahu adakah kita terkena virus corona agar dapat dicegah awal. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.